sebanyak ucapkan tuan pengurusi acara, bahagia tuan pengurusi masjid, tuan imam, barisan jaga kuasa masjid, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan dan rahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, petang ni dapat kita bersama-sama dalam majlis ilmu yang mana Nabi sebut barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Mudah-mudahan. Di mana yang dia jauh tu nampak ke tak nampak tu? Buto tak nampak, okey sikit lah kan. Rabun lah kan, mana tahu kan. Jadi Alhamdulillah, orang lelaki dia lain, dia tak apa, dia lagi jauh, dia lagi torang kan. Macam tu lah. Tuan-tuan dan muslimin, hari ni fitnah, jauhi fitnah, kelak merana. Hari ni bila kita ceritakan tentang fitnah kan, nasib Islam di akhir zaman cuma nama tanpa amalan. Al-Quran dibaca, dipertandingkan, suruh tegahnya tidak dihiraukan. Ada ulama cari dunia, bermacam fatwa mudah dikata, asalkan dapat wang dan harta, hukum hakam direka-reka. Hampir kiamat Islam kan mundur, bagaikan kain yang sudah luntur. Al-Quran kan hilang tidak luntur, ilmu diangkat beransur-ansur. Salat sudah tidak difaham, ilmu syariat tidak di dalam. Terlalu jahilkan rukun Islam, hingga syahadah susah nak diucapkan. Sabda Rasulullah SAW, akan datang kepada manusia tahun-tahun yang penuh dengan penipuan dan tipu daya, yang mana kata-kata pendusta dibenarkan. Maknanya kata-kata pendusta itu dipercayai berbanding kata-kata yang benar ya? Diberi amanah kepada pengkhianat dan dikhianati orang-orang yang amanah. Maka kemudian akan berkata-katalah golongan Ar-Ruwaibidah. Baginda SAW ditanya, siapakah dia golongan Ruwaibidah ini? Maka baginda SAW menjawab, orang yang bodoh lagi fasik berbicara, mengurus berkaitan perkara umum yang besar. Hadis riwayat Ibnu Majah. Maka hadis ini menggambarkan kepada kita bahawa pada akhir zaman ini akan berlaku perkara-perkara yang berikut. Yang pertama, pendusta akan dipercayai. Orang yang membohong ni, orang yang mendusta ni lebih dipercayai. Apatah lagi orang-orang ini dia menguasai bidang utama. Perkara yang paling besar pada agenda hari ini iaitu media sosial. Dia menguasai tu, dia buat dalam bentuk yang sangat cantik, sangat, jadi orang cakap, takkan tak betul ni, macam tu. Dia lebih dipercayai. Jadi kesannya orang yang baik, yang betul, cakap perlahan, tapi dia tak gunakan media sosial, susahlah. Kan? Jadi pengaruh dan kepercayaannya dibina agar ramai mengikuti setiap apa yang dihuraikannya, apa yang ditulisnya, apa yang dibentangkannya, siap dengan gambar, masuk pula macam ni. Dia tunjukkan surat, wah tak jelas sangat pun surat tu. Kononnya itulah yang paling tepat sekali, fakta terkini. Wah itu, ini confirm betul dah ni, tuan-tuan. Macam itulah ceritanya. Kan? Kemudian pendusta yang mempunyai wang yang banyak akan menaburkan wangnya kepada orang ramai bagi mencari pengaruh. Apatah lagi pada hari ini ramai orang lebih cenderung untuk menyokong dan mempercayai mereka yang berduit daripada mereka yang tak ada apa-apa. Kan? Dia ni dah lah membohong, duit banyak pula kan. Kita yang cakap luwih-luwih ni makin tak ada pula duit. Alah tu kan. Itulah ujian dia tu. Jadi dia pun mulalah ikut orang-orang yang membohong ni juga, supaya dia pun berduit sama. Jadi itu matlamat dia. Berapa ramai yang membela pendusta hanya kerana kehebatan pendusta ini memutarbelitkan fakta. Begitulah hakikat yang ada pada hari ini. Itu yang pertama, pendusta lebih dipercayai. Merana ke tak merana, kalau ikut tajuk ni confirm merana. Yang kedua, orang yang jujur didustakan. Pada dunia akhir zaman ini, orang yang jujur tidak akan dapat kekal lama dalam sesuatu kebaikan. Bila orang sebut dia tu baik, orang akan cari jalan untuk memburukkan dia. Kan? Tak boleh tu. Ketua kampung tu tak boleh pakai, contohlah kan. Wahal ketua kampung tu pun
Elok dah kawan tu menjaga tempat, tak boleh pakai dah. Tak elok, ya ke? Mana kau tahu? Uish, ini aku dapat daripada sumber daripada sekolah lama dia. Contohlah. Dikorek cerita tu, kan? Keluar. Kan? Kejujuran orang ni amat dibenci kerana kejujuran itu akan menyekat pihak lain untuk mengaut keuntungan. Macam tu. Kerana itulah antara cara akan dilakukan adalah dengan menyebarkan fitnah secara meluas hingga akhirnya orang yang lebih percaya kepada penyebar fitnah daripada pihak yang jujur dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya. Bos-bos tu baru kerja. Oh, bos ni ikut peraturan. Bos ni kata ni tak boleh, yang ini boleh. Yang ini jangan, ini kena ikut prosedur. Saya tak nak luluskan, nanti besok akhirat Allah tanya saya. Oh, dia cakap macam tu. Tak sampai 2 minggu kena tukar kawan tu balik kampung. Baru nak naik terhenti. Apa pasal? Oh, ada kes, dia katakan. Orang pula cakap ada kes. Ada kes. Ui, tak sangka nampak baik. Dia lebih kurang tu. Tersebar cerita tak elok pada orang yang baik. Kan? Pada hari ini tidak susah nak menularkan fitnah. Dalam masa 1 saat sahaja segalanya boleh tersebar dengan cepat. Tulis elok-elok, dengar cerita. Oh, ada kata orang ini pap nama Sipulan bin Sipulan, kerjayanya begini, kedudukannya tertinggi dalam tempat ini, katanya telah menerima wang suapan sebanyak ini. Jumlah tu pula dia tak tulis 15 juta, dia tulis 15.236 juta. Wah, ada dia punya figure tu. Biar dia bunyi real. Kan? Beliau telah ni bab kita pun share sekejapan saja jadi jutawan dosa. Sebab orang yang dapat pula share dekat grup. Kita pula handphone kita tak adalah banyak sangat, ada dalam 238 grup. Macam tu kan. Grup lorong belakang ada, grup sekolah rendah ada, grup sekolah menengah ada, grup tadika pun ada. Asyik betul. Oh, lagi kawan-kawan tadika ada tu baik grup. La ilaha illallah. Tu belum cerita grup rumah merah masa sekolah tu, ada satu grup lagi. Tu belum grup apa? Grup tapawai lagi. Kan? Grup handphone lain pula. Contoh. Zap dia share. Tersen pula dengan grup masjid. Macam tu lah. Dia macam orang yang ni, dia mengelupur badan dia tu. Gatal badan dia tu kalau tak cerita dengan orang. Macam tu lah. Dia kena share. Lepas tu dia berlumba pula. Jadi orang yang pertama yang menyebar panjangkan. Okay. Tu yang kedua.